Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala syarafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, sama-sama kita mengucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita peluang untuk berada, untuk bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Bayangkan kalau Allah tidak izinkan kita untuk tidak bernafas di muka bumi Allah Subhanahu wa taala ini. Apa akan jadi, tuan-tuan dan puan? Pasti kita sudah tiada. Allahu akbar. Tapi alhamdulillah, bagaimanakah kita hendak menyatakan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Mari kita renung sejenak. Yang mana Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kita menghirup oksigen. Oksigenan. Harga oksigen kalau kita beli di kedai 1.001 tong. 1 tong 1.000. Allahu akbar wallahil hamd. Jadi kita perlukan berapa tong untuk hidup dalam satu hari? Kita ada duit? Tidak kan? Jadi Allah SWT memberikan kita peluang untuk menghirup oksigen ini dengan mudah. Tuan-tuan dan perempuan, tuan-tuan perempuan yang dirahmati Allah sekalian, ya, jangan lupa subscribe Kirana Studio. InsyaAllah dia akan berguna untuk kita. Jadi kita kena bersyukurlah kepada Allah SWT yang kita menghirup oksigen free dan kita membuang karbon dioksida untuk digunakan oleh tumbuh-tumbuhan. Subhanallah, hebat Allah menyusun. Allah susun dalam kehidupan ini, orang lain tidak mau, tapi makhluk lain mau, kita mau. Jadi balasan dia adalah tumbuh-tumbuhan akan mengeluarkan oksigen untuk kita. Jadi janganlah tebang tumbuh-tumbuhan ini, oksigen ini. Allahu akbar. Jadi tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, hari ini saya akan berkongsi satu tajuk yang hebat, yaitu berkenaan dengan akal. Al-aqlu salim fi jismi salim. Ada kata Arab gitu kan. Yaitu akal adalah cahaya kehidupan. Tuan-tuan dan puan, berfikir dalam Islam. Dalam Islam, tuan-tuan dan puan, kita digalakkan, kita disuruh untuk berfikir. Tadabbur Al-Quran. Maksud kita kena berfikir. Berfikir untuk apa? Iqra' bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah, wahai Muhammad, dengan nama Tuhanmu. Allah Subhanahu wa taala, kita kemudian timbul persoalan, siapakah Tuhan kita? Kita carilah siapa Tuhan kita. Subhanallah. Kan berfikir dalam Islam, tuan-tuan dan puan, adalah manusia ini. Setiap manusia ini Allah Subhanahu wa taala telah anugerahkan kepada kita apa nih? Otak. Ada otak kan? Allah yang anugerahkan kepada manusia ini akal fikiran. Akal ini, tuan-tuan dan puan, digunakan untuk berfikir. Yang baik dan buruk. Mana yang baik dan mana yang buruk. Yang baik itu dia akan beri faedah kepada kehidupan manusia seterusnya. Yang buruk itu akan memberikan kehancuran kepada manusia. Mari kita lihat kepada manusia yang menggunakan akalnya ke arah kejahatan. Dicatat dalam Al-Quran seperti Raja Namrud. Mengaku menjadi Tuhan. Kemudian menyeksa makhluk-makhluk lain. Fir'aun, makhluk laknatullah, yang boleh dilihat sampai sekarang. Dia punya tubuh badan. Dan itulah bukti kehebatan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerana diawet. Diawet, hebatnya awet daripada kerajaan Mesir kuno ni. Allahu akbar. Tapi itulah janji Allah Subhanahu wa taala bahwa orang-orang yang zalim ini Allah Subhanahu wa taala bawa sampai ke sini biar dilihat orang-orang yang zalim ini kepada manusia. Membunuh anak-anak pada zaman Nabi Musa alaihissalam. Membunuh orang-orang miskin. Kan merampas harta orang-orang yang berada di Mesir kuno ini. Dan sesungguhnya kalau kita lihat dalam sejarah pun begitu. Firaun ini adalah pendatang di negeri Mesir. Kan jika kita lihat dalam sejarah, dilihat dalam surah Yusuf, bila mana pula Yusuf itu berada di negara Mesir? Bila mana pula Nabi Yusuf? Takkan Firaun dengan Nabi Yusuf itu satu masa? Tidak. Yang bermulanya adalah Nabi Yusuf dahulu, baru Firaun. Yang mana kaum Firaun inilah kaum pendatang di negara Mesir.
Mereka merampas, kemudian mereka memiliki kekuasaan dan mereka merampas harta-harta harta orang-orang Mesir dan menjadikan orang-orang Mesir ini miskin, menjadi hamba kepada Firaun. Apa yang dibuat oleh Firaun? Firaun yang Ramses kedua ni, dia telah kebanyakannya dia bunuh penduduk asal Mesir. Itulah dalam kehidupan dunia ini. Jadi apa yang dipilih oleh Firaun? Firaun menentang Allah Subhanahu Wa Taala. Kan? Tapi mati disebabkan oleh diri sendiri. Kan, dia tidak menggunakan akal yang bagus. Nabi Musa menggunakan akal yang bagus. Maka bila Firaun mati, tentara perempuan menjadi mumia. Boleh lihat sampai sekarang ini ditelan oleh laut lah, mati oleh laut. Dia ingat dia Tuhan. Sekali mati pula Tuhannya. Allahu Akbar. Kan? Jadi Nabi Musa menggunakan akal yang sehat. Itulah dia manusia. Firaun tidak menggunakan akal yang sehat. Perjalanan kita ini, tuan-tuan dan puan, akan berakhir di syurga. Perjalanan setiap manusia ini berakhir di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Bukan dia mati di bumi ini. Mati di bumi ini bukan dia berakhir. Dia akan pergi ke alam barzakh. Lepas itu berlaku hari kiamat, hari kehancuran. Lepas itu pergi jalan menuju ke padang mahsyar. Di padang mahsyar pula macam-macam juga dugaan dan siksaan di situ. Kan? Kemudian kita akan melalui sirat, dan itu mengambil masa yang panjang. Hidup di dunia ini cuma sementara saja. Perjalanan ini yang akan mengambil masa. Sampailah orang yang berpuasa dipanggil oleh pintu Rayyan. Siapa yang berpuasa sini? Nah, kata pintu Rayyan, masuk dalam syurga. Orang yang berpuasa ini, tuan-tuan dan puan, dia akan ada dua kegembiraan kata Rasulullah SAW. Pertama ketika berbuka, yang kedua ketika masuk surga Allah Subhanahu Wa Taala. Subhanallah. Jika kita bercerita tentang syurga, nikmat syurga ini lagi hebat, tuan-tuan dan puan. Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan dan puan, Allah Subhanahu Wa Taala telah memberikan kita ini akal dan akal fikiran. Untuk apa? Berfikir dengan wajar lah. Akal fikiranlah yang membezakan antara manusia dengan makhluk-makhluk ciptaan Allah Subhanahu Wa Taala yang lain. Haiwan ini, haiwan pula. Manusia ini adalah haiwan natiq, dipanggil dalam ilmu mantik, ya. Maksud berfikir menurut Islam. Dalam Islam, tuan-tuan dan puan, kita, apakah pandangan Islam tentang berfikir ini, menggunakan akal ini? Yaitu aktiviti menggunakan akal dan minda manusia untuk mengenal, memahami dan menyelesaikan sesuatu perkara. Matematik ini kita, tuan-tuan, kita belajar tentang nombor, operasi, algebra dan sebagainya, matematik. Tapi tahukah kita bahawa matematik ini menyelesaikan bahawa hanya ada satu jalan untuk ada satu jalan saja yang ataupun ada untuk menyelesaikan masalah. 1, 2, 3, 4. Jalan dia macam-macam, tapi boleh menyelesaikan masalah. Kan, dia bukan mengajar matematik semata-mata. Ya, maka dalam itulah sebabnya kegunaan akal manusia ini. Bila ada satu masalah, dia akan ada macam-macam teknik ataupun cara untuk menyelesaikan masalah. Subhanallah. Dan ada berpikir, tuan-tuan dan puan, ialah pertama sekali, apabila kita menghadapi isu, kita ada sumber. Menurut Islam, ya. Yang pertama sumber dalam Islam adalah Al-Quran. Al-Hadis, ijma' ulama, qiyas, itu adalah sumber-sumber dalam Al-Quran. Kalau kita mesti kita dipandukan oleh perkara ini. Yang mana akal manusia, tuan-tuan dan puan, terbatas. Akal kita ini terbatas daripada perkara-perkara yang gaib, yang melainkan sesuatu itu telah dibagi tahu oleh wahyu Allah Subhanahu Wa Taala. Tuan-tuan dan puan, akal kita terbatas. Kita menggambarkan tentang kehebatan, kenikmatan syurga, terbatas. Siksaan Nabi neraka terbatas. Siksaan alam barzakh terbatas. Akal tidak sampai di situ, ya. Yang kedua ialah akal fikiran dapat membezakan di antara hanya baik dan buruk sahaja. Baik dan buruk, di antara kalau macam bayi yang belum mau mais itu, kalau kita bagi di depan dia itu makanan ataupun najis, sama saja bagi dia ni. Sebab dia tidak dapat berfikir dengan waras, tak belum lagi. Tapi kalau orang tua, orang dewasa, dia sudah belajar dengan pengalaman, dia nampak tai saja dia akan menjauhinya. Tapi makanan dia akan makan. Subhanallah. Tapi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala dipandu oleh wahyu, makanan
Dia tahu kenapa najis itu tidak boleh dimakan. Sebab dia mendatangkan kemudaratan. Makanan yang ada pun, kalau orang-orang yang bertasawuf, tuan-tuan dan puan, dia akan menolaknya. Jika makanan itu ada makanan yang sumbernya haram, jamu yang halal dan suci bersih. Subhanallah. Yang ketiga adalah bukti-bukti kajian saintifik, yang mana akal, tuan-tuan dan puan, boleh meneroka bidang-bidang ilmu yang praktikal sahaja. Praktikal maknanya yang realiti sahaja. Itulah akal. Itu sebab kita menggunakan Al-Quran untuk panduan. Kemudian ada berpikir, tuan-tuan dan puan, juga berdasarkan kepada sumber maklumat dan data yang benar dan tepat. Itulah dia akal. Bila macam kita di pendidikan, kita akan mengadakan dialog prestasi. Dialog prestasi, tuan-tuan dan puan, kita akan menyelami apakah isu-isu yang ada dan bagaimanakah orang lain menyelesaikannya supaya orang lain boleh tiru, dan apakah perkongsian yang ada supaya kita boleh guna. Allahu Akbar, ya. Jadi kelebihan, tuan-tuan dan puan, kelebihan berfikir menggunakan berdasarkan kepada syarak. Syarak ini berdasarkan kepada Islam, yaitu dapat membezakan yang hak dan batil. Al-haqqu, hak itu, kita tahu tentang hak. Hak seseorang kita tahu. Apakah hak haiwan terhadap kehidupan kita? Apakah hak seorang baby, seorang anak terhadap kedua orang tuanya? Subhanallah, itu hak. Dan kita tahu tentang perkara-perkara yang batil menurut Islam. Dan yang paling hebat adalah kita mengetahui siapa Tuhan kita. Kita yakin bahawa Allah Subhanahu Wa Taala itulah Tuhan yang ada dan memang wujud pun. Dan matlamat yang jelas, tuan-tuan dan puan, akal ini mengajar kita untuk mendapat matlamat yang jelas, supaya kita berfikir lebih fokus dan terancang. Ada isu, ada selesai, dan kita boleh selesaikan isu-isu yang ada. Subhanallah. Jadi amalan berfikir yang tidak beradab, tuan-tuan dan puan. Ada juga berfikir yang tidak ada adab ini. Ada. Okay, saya akan nyatakan yang berfikir tanpa ada adab ini. Yang pertama, ada di kalangan manusia ini yang diberikan akal sebenarnya, tuan-tuan dan puan, tapi dia tidak dapat menggunakan akal yang baik, dan dia berfikir terus menggunakan nafsu. Hawa nafsunya, dia ikut nafsu. Tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian, contohnya apabila berada di suatu tempat yang mana di situ yang menarik ke arah nafsu ialah harta, pangkat, dan wanita. 3 perkara ini yang ditawarkan oleh pembesar-pembesar Quraisy kepada Rasulullah SAW supaya meninggalkan dakwah Islamiyah. Tapi Rasulullah tidak mau. Untuk apa 3 ni? Pangkat, darjat kedudukan, pangkat kan kekuasaan. Pangkat ini biasanya kekuasaan. Wanita dan harta, tuan-tuan dan puan. Tanpa harta kita tidak boleh buat apa-apa. Miskin saja orang tidak akan pandang. Wanita, tuan-tuan dan puan, pun hawa nafsu itu. Subhanallah. Jadi apabila 3 perkara ini berada di depan mata kita, biasanya manusia akan hilang dia punya kewarasan akal, kecuali Rasulullah SAW dalam menegakkan Islam. Subhanallah. Rasulullah SAW ialah banyak mukjizat. Allahu Akbar. Yang kedua ialah berfikir tanpa matlamat yang jelas. Ada yang berfikir dia tidak tahu apa matlamat dia. Untuk apa saya hidup di dunia ini? Untuk apa saya nak belajar? Untuk apa saya nak pergi sekolah? Untuk apa saya nak membeli kereta ni? Untuk apa saya membeli kapal terbang ini? Untuk apa? Dia tidak dapat berfikir yang jelas, maka tuan-tuan dan puan, dia akan boleh rosak. Kalau tidak menggunakan akal yang baguslah. Kemudian berfikir mengikut akal yang tidak waras. Tidak waras, tuan-tuan dan puan, maknanya tidak ada panduan. Kita bukannya, akal kita ini terbatas, tidak dapat memikirkan apa-apa yang seterusnya. Dia perlukan latihan. Jadi andainya dia ada strategi, insya-Allah dia akan dipandu untuk berjaya. Macam Jack Ma, tuan-tuan dan puan. Jack Ma ini, tuan-tuan dan puan, seorang ahli usahawan yang hebat. Jack Ma, wow, dia very. Alibaba tu dia punya, Alibaba. Bayangkanlah Alibaba. Tahukah Alibaba ni? Jack Ma berfikir dengan waras untuk memperkembangkan Alibaba ni.
Subhanallah, hebat kan? Tapi sebenarnya sudah dilaksanakan oleh orang Islam terdahulu sebenarnya. Sayyidina sahabat Nabi yang dijanjikan syurga, Abdurrahman bin Auf, Utsman bin Affan, semuanya hebat-hebat tuan-tuan karena Islam menggunakan akal yang hebat. Jadi perkara-perkara yang boleh merosakkan akal, pikiran ini, pertama sekali adalah meminum arak. Kan? Siapa-siapa yang meminum arak tuan-tuan dia akan hilang dia punya kewarasan akal. Itu dalam Al-Quran itu sebab Allah tidak menggalakkan manusia ini meminum arak. Apatah lagi minum arak berlebih-lebihan. Bukan setakat dapat dugal. Tapi dia akan boleh membunuh tuan-tuan apabila driving on drunk. Driving on drunk. Berapa orang sudah meninggal karena pemabuk jalanan. Dia akan merosakkan akal lah. Yang kedua adalah menagih dadah. Tuan-tuan, menagih dadah ini tanpa nasihat doktor pula. Menagih dadah ni, dadah ini adalah saintifik di makmal, dibuat di makmal. Tuan-tuan, dadah ini jangan diambil tanpa keperluan. Yang untuk apa? Itu hawa nafsu semua. Dia akan merosakkan diri sendiri, keluarga, negara dan sebagainya. Jangan ambil. Banyak jenis dadah ini. Allahu Akbar. Dalam Islam ini diharamkan sebab dia merosakkan kewarasan akal ni. Yang ketiga, makan makanan yang boleh memabukkan. Jangan makan makanan yang boleh memabukkan, terutama yang nanti dia akan jadi mabuk. Oh, kalau makan ini saya akan jadi mabuk. Janganlah, dia boleh merosakkan akal fikiran kita. Kemudian makan makanan yang mengandungi bahan racun. Jangan makan racun. Kita sudah tahu ada makanan itu racun, makan lagi. Jadi cara berfikir menurut Islam dan tuan-tuan yang rahmat sekalian adalah dalam Islam kita telah dipandu bahawa akal ini mempunyai batasan. Jadi bagaimana Islam suruh kita berfikir? Yang pertamanya adalah mengetahui batasan dan kemampuan akal. Kita tahu kita tidak dapat menggambarkan keindahan syurga. Kita tidak dapat menggambarkan kesengsaraan berada di alam barzakh atau mungkin amatan dan di alam barzakh. Akal juga tidak dapat berfikir tentang kedalaman lautan, melainkan ada alat yang ada. Kemudian tuan-tuan mengetahui tujuan berfikir. Kita kena tahu untuk apa kita berfikir. Kemudian mengetahui apa yang difikirkan. Kita tahu apa yang kita mau fikir. Jika kita mau kaya tuan-tuan dan halal, fikirkan. Islam boleh mengatakan, mengetahui cara mencapai matlamat. Kita tahu macam mana kita mau capai matlamat. Dan kita kena tahu juga macam mana kita hendak menghadapi risiko-risiko yang ada. Allahu Akbar. Dalam Islam, apabila kita diarahkan untuk menggunakan akal untuk berfikir, tuan-tuan, hikmah supaya kita diarahkan berfikir ialah menghindari perbuatan yang berunsur khurafat, syirik kepada Allah SWT. Dan yang kedua, berfikir juga boleh menyelesaikan masalah dengan cepat dan berkesan. Subhanallah. Berfikir juga tuan-tuan juga menyebabkan kita ini proaktif dan berdaya maju. Kita akan aktif berbanding dengan manusia yang tidak dapat berfikir dengan baik. Dan yang seterusnya adalah kita dapat menceburi bidang-bidang yang baru yang banyak manfaat. Tuan-tuan, kita lihat bidang-bidang baru dari sudut internet misalnya. Perniagaan internet online sekarang. Subhanallah, banyak manfaat ya kepada kita. Bukan setakat perniagaan itu hebat, tapi dia juga boleh bagi income dalam bahagian penghantaran barang. Kita lihat kan sekarang ini macam-macam ada. Kemudian berfikir tuan-tuan puan juga boleh menghalang kita daripada unsur-unsur yang tidak baik ataupun negatif berlaku kepada diri kita. InsyaAllah. Seterusnya yang terakhir adalah memantapkan iman. Subhanallah. Jadi saya rasa itu saja untuk perkongsian saya pada hari ini tentang bagaimana akal ini kita guna. Islam mau supaya kita menggunakan akal dengan baik. Subhanallah. Jadi pada bulan Ramadan ini tuan-tuan pada nuzul Al-Quran ini, sampai dengan nuzul Al-Quran ini kita sama-samalah menghayati apa yang berlaku pada nuzul Al-Quran pada bulan Ramadan ini, 17 Ramadan kan. Jadi insyaAllah dengan
panduan ataupun daripada nuzul Al-Quran ini, yaitu kisah nuzul Al-Quran, bagaimana Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Quran yang pertama, ayat Al-Quran yang pertama ke Rasulullah SAW di Gua Hira itu kan. Kita ambil dia punya pengajaran, yang mana Al-Quran ini adalah panduan, kita jadikan sebagai panduan dalam kehidupan kita. Subhanallah. InsyaAllah dia akan berguna untuk kita. Bukan sekadar dia akan berguna, dia telah banyak membantu para alim ulama untuk mengkaji yang berada dalam Al-Quran itu. Dan kita kena tahu juga kalau kita baca tu macam mana hak Al-Quran ada 5 untuk belajar, dibaca, ditadabur, diamalkan, dan kita bagi tahu kepada orang lain. Itulah hak Al-Quran yang perlu kita tahu. Dan insyaAllah itu sahaja yang saya dapat kongsi pada hari ini. Semoga kita mendapat ilmu yang banyak dan kemahiran yang banyak, kita memantapkan iman kepada Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Dan jangan lupa subscribe Kirana Studio. Insyaallah saya akan sambung lagi ilmu berkaitan dengan adab Islamiyah ini yang kita kena tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang baik itu Allah Subhanahu wa taala, kurang daripada diri saya sendiri. Aqulu qouli hadza wa lakum usairil muslimin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sekian, terima kasih.